Selamat datang ke Current Sphere MY. Hari ini kita akan membahas satu topik panas yang menjadi tumpuan seluruh Sabah. Adakah Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat atau PKDM benar-benar mampu menunaikan janji besar mereka dalam PRN 17? Dengan isu pemilikan tanah, pendidikan percuma dan bantuan keuangan, PKDM kelihatan bersedia membawa perubahan. Tetapi sejauh mana janji ini boleh dicapai? Adakah mereka mempunyai kekuatan untuk berdiri sendiri tanpa gabungan besar? Jom kita bongkar segala isu dan persoalan di dalam video kali ini hanya di Current Sphere MY. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Anda untuk tidak ketinggalan setiap perbincangan hangat. Tanpa membuang masa, isu pada hari ini, adakah PKDM akan mampu merealisasikan janji-janji besar mereka atau adakah manifesto mereka hanya sekadar janji manis PRN 17? Inilah persoalan yang menjadi perbualan hangat rakyat Sabah sekarang. Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat PKDM di bawah kepimpinan Datuk Peter Anthony telah mengumumkan beberapa janji menarik menjelang pilihan raya negeri ke-17 dengan misi besar mengubah lanskap sosial ekonomi negeri Sabah. Namun, adakah PKDM benar-benar mempunyai kuasa dan pengaruh yang cukup untuk melaksanakan janji-janji ini sekiranya mereka diberi mandat oleh rakyat? Salah satu janji utama PKDM ialah memberikan peluang pemilikan tanah kepada rakyat Sabah yang masih tidak mempunyai hak milik. Isu tanah ini bukanlah sesuatu yang baru, malah ia telah menjadi isu yang membelenggu rakyat Sabah selama bertahun-tahun. Peter Anthony berjanji untuk mengkaji semula pemberian tanah kepada syarikat besar yang pernah dilakukan oleh kerajaan terdahulu. Beliau turut menyatakan bahwa PKDM akan memperkasakan sistem pengurusan tanah, terutamanya tanah adat anak negeri atau NCR, bagi memastikan masalah berkaitan tanah dapat diatasi. Ini termasuk kawasan-kawasan seperti Papar, Nabawan, dan Ranau yang sering mengalami isu tanah yang rumit. Dengan janji untuk memperbaiki sistem pengurusan tanah, rakyat Sabah pastinya tertanya-tanya sama ada PKDM benar-benar mampu membawa perubahan yang mereka janjikan. Selain isu tanah, PKDM turut mengumumkan beberapa inisiatif ekonomi yang cukup menarik. Antaranya ialah penghidupan semula amanah saham Sabah yang akan diagihkan kepada kira-kira 3,4 juta rakyat Sabah. Langkah ini kelihatan seperti satu usaha untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat secara langsung, dengan harapan setiap rakyat Sabah dapat merasai kekayaan negeri ini. Tambahan pula, PKDM turut menjanjikan pendidikan percuma, bantuan bulanan sebanyak RM500 kepada warga emas, dan penyediaan rumah kepada semua keluarga yang belum memiliki rumah. Janji-janji ini sememangnya menyentuh isu-isu utama yang dekat di hati rakyat. Namun ia juga menimbulkan persoalan yang besar. Adakah PKDM mempunyai sumber dan sokongan yang mencukupi untuk melaksanakan kesemua janji tersebut? Yang menariknya, sokongan terhadap PKDM semakin meningkat bukan sahaja di kawasan-kawasan majoriti Kadazan Dusun dan Murut, tetapi juga di kawasan majoriti Muslim. Peter Anthony yang juga merupakan adun melalap menyatakan bahwa terdapat permintaan agar PKDM bertanding di lebih banyak kawasan sehingga berpotensi untuk bertanding di 50 kerusi pada PRN 17 ini. Ini adalah satu perkembangan yang luar biasa karena ia menunjukkan bahwa PKDM semakin diterima di kalangan rakyat Sabah merentasi batasan etnik dan agama. PKDM kini dilihat sebagai satu alternatif bagi rakyat Sabah yang mahukan perubahan. Namun, persoalan besar yang perlu dijawab adalah sama ada parti ini benar-benar mampu memenuhi ekspektasi yang begitu tinggi dari rakyat. Dalam pada itu,
terdapat satu lagi isu yang tidak dapat dielakkan, yaitu kes mahkamah yang sedang dihadapi oleh Peter Anthony yang akan diputuskan pada 27 November nanti. Walaupun beliau yakin sokongan rakyat terhadap PKDM tidak akan terjejas oleh apa jua keputusan mahkamah, situasi ini pastinya menambah elemen ketidakpastian kepada hala tuju PKDM. Apakah perancangan alternatif PKDM sekiranya keputusan tidak memihak kepada beliau? Adakah PKDM mempunyai kepimpinan yang cukup kuat untuk meneruskan perjuangan tanpa Peter Anthony di barisan hadapan? Lebih menarik lagi, PKDM telah memutuskan untuk bertanding secara solo pada PRN 17 kali ini. Dengan keyakinan bahwa perebutan kerusi di kalangan parti-parti dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS akan memberi kelebihan kepada mereka. Dengan keputusan untuk tidak bergabung dengan mana-mana parti, PKDM nampaknya coba menampilkan diri sebagai pilihan alternatif yang bebas dan bersih dari sebarang pengaruh politik tradisional. Namun, langkah ini juga berisiko karena mereka perlu bersaing dengan gabungan parti-parti yang sudah mempunyai jaringan dan sokongan yang kuat. Kesimpulannya, PKDM telah mencetuskan satu gelombang baru dalam PRN 17 dengan manifesto yang ambisius dan janji-janji yang menarik. Namun, persoalan terbesar yang perlu dijawab adalah sama ada mereka mempunyai kemampuan sebenar untuk melaksanakan segala janji ini. Adakah rakyat Sabah bersedia untuk memberikan peluang kepada PKDM atau adakah mereka akan lebih berhati-hati dan memilih parti yang mempunyai rekod dan pengaruh yang lebih stabil? Saksikan PRN 17 ini untuk mengetahui jawabannya, karena ia berpotensi membawa perubahan besar kepada masa depan politik Sabah. Apakah pendapat Anda semua? Sila utarakan pendapat Anda dan ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa share, like, dan subscribe pada channel ini. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih.